Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Fatah binti Muhammad Sabri, nombor matrik D2210640. Saya akan membentangkan asas terapi kanak-kanak SPK 2103 dengan tajuk tugasan proses dan kemahiran asas kaunseling kanak-kanak. Terdapat 5 peringkat kaunseling yang boleh dikenal pasti. Yang pertama, membina hubungan. Yang kedua, penerokaan masalah. Yang ketiga, alternatif jalan penyelesaian masalah. Yang keempat, membuat keputusan dan perancangan tindakan. Dan yang kelima, penamatan dan tindakan susulan. Okey, proses kaunseling. Okey, saya akan bercakap berdasarkan video yang telah saya lihat, iaitu terapi collage di antara kaunselor dan juga klien yang berumur 7 tahun. Okey, proses kaunseling yang pertama, membina hubungan antara kaunselor dan klien. Sekitar minit ke-20 saat, para kaunselor akan menanyakan beberapa soalan kepada para klien berkaitan nama, umur, nama panggilan, sekolah di mana, bertanyakan khabar dan sebagainya. Pada minit ke-40 saat juga, kaunselor akan memberikan ruang kepada klien untuk duduk dengan selesa. Contoh dialog yang antara kaunselor dan klien. Kaunselor, "Hai, awak apa khabar?" Dan klien akan menjawab, "Khabar baik." Dan kaunselor akan menanyakan, "Siapa nama awak?" Dan klien menjawab, "Nama saya An-Nur Iris." Kaunselor menanyakan, "Boleh panggil Iris?" Dan klien menjawab, "Boleh." Kaunselor menanyakan, "Iris sekolah di mana?" Dan klien menjawab, "Sekolah di Kebangsaan Serbu Bukit Batu." Kaunselor menanyakan, "Umur Iris berapa?" Dan klien menjawab, "Darjah 1." Kaunselor menanyakan, "Iris pergi sekolah naik apa?" Dan dia menjawab, "Saya menaiki kereta." Okey, yang kedua adalah penerokaan masalah. Untuk klien kanak-kanak dan remaja sekolah, kaunselor hendaklah menggunakan pendekatan dan teknik kaunseling yang bersesuaian dengan masalah klien. Masalah sebenar dapat dikenal pasti melalui penerokan ini. Okey, mengikut video yang diberi antara kaunselor dan juga klien kanak-kanak, pada minit ke-2 minit 7 saat, ia berkaitan dengan penerokaan masalah, iaitu kaunselor akan memperkenalkan semua peralatan collage yang akan digunakan oleh klien. Kaunselor juga akan menanyakan setiap peralatan yang akan digunakan bagi memastikan klien peka dengan perkara tersebut. Pada minit ke-26 saat, kaunselor akan menerangkan langkah-langkah aktiviti collage ini akan dijalankan. Kaunselor akan memberitahu klien apa yang perlu dibuat dan mengajak klien memotong gambar-gambar di kertas majalah dan ditampal pada kertas lukisan tersebut. Kaunselor iaitu guru juga akan memberikan ruang kepada klien untuk menyiapkan aktiviti collage tersebut dan meminta klien untuk duduk dengan selesa. Pada minit ke-5.31 saat, kaunselor akan meneroka collage yang telah dilakukan oleh klien dan menanyakan soalan berkaitan dengan collage yang telah disediakan. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Dalam kes kaunseling kanak-kanak dan remaja, penglibatan ibu bapa sangat penting kerana mereka masih di bawah umur, terutamanya jika kes itu melibatkan perundangan. Yang kedua, di dalam peringkat ini, sesi kaunseling individu boleh ditukar kepada sesi kelompok atau keluarga jika ia melibatkan ibu bapa. Okey, pada minit ke-6.40 saat, kaunselor akan memainkan peranan dengan memahami apa yang akan dinyatakan dan juga digambarkan oleh klien. Kaunselor juga akan menyoal klien seperti, "Mengapa Iris memilih gambar ini?" Dan klien akan menjawab, "Kerana saya suka gambar ini." Kaunselor juga akan menanyakan kepada klien gambar apa yang klien tidak suka dan klien akan menerangkan kepada dia kenapa dia tidak suka dengan gambar tersebut. Yang keempat, membuat keputusan dan perancangan tindakan. Dan yang kelima, penamatan dan tindakan susulan. Okey, pada minit ke-9
9 minit 53 saat, iaitu minit terakhir, kaunselor telah menanyakan kepada klien, adakah klien gembira pada hari ini? Dan klien juga merasa seronok dengan aktiviti bermain collage yang dilakukan bersama kaunselor. Kaunselor juga akan menanyakan kepada klien, jika guru membuat aktiviti ini lagi, agaknya Iris nak jumpa cikgu lagi tak? Dan klien juga menjawab, nak jumpa lagi. Ini bermaksud klien berasa selesa dengan kaunselor dan bersetuju untuk melakukan sesi seterusnya pada masa akan datang. Kaunselor juga akan menanyakan aktiviti apa yang ingin dilakukan pada sesi seterusnya dan menerangkan kepada klien apa yang dapat ia pelajari semasa sesi tersebut dijalankan. Seterusnya, kita mempunyai 5 kemahiran kaunseling yang dapat dikenal pasti dalam kemahiran asas kaunseling kanak-kanak. Yang pertama, kemahiran melayan dan mendengar. Yang kedua, kemahiran interpretasi tingkah laku bukan lisan. Yang ketiga, kemahiran memberi tindak balas. Yang keempat, kemahiran mengenal pasti masalah. Dan yang terakhir, kemahiran intervensi krisis. Okey, kemahiran kaunseling yang pertama, kemahiran melayan dan mendengar. Okey, sepanjang sesi terapi collage dijalankan di antara kaunselor dan juga klien, telah didapati bahawa kaunselor iaitu guru sangat memainkan peranan yang penting dengan melakukan kemahiran mendengar dan melayan kanak-kanak iaitu Iris. Iris juga berasa sangat gembira kerana kaunselor dapat melayan dan mendengar setiap perkara yang dibicarakan dengan baik. Kemahiran yang kedua, kemahiran interpretasi tingkah laku bukan lisan. Pada minit kedua 37 saat, telah mendapati bahawa kaunselor akan memperkenalkan semua alatan collage yang akan digunakan oleh klien. Kaunselor akan menunjukkan buku majalah tersebut dengan tingkah laku bukan lisan, iaitu menggunakan bahasa isyarat tangan, kontak mata, ekspresi wajah dan juga pergerakan kepala. Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh kaunselor adalah senyum terhadap klien. Kemahiran yang ketiga, kemahiran memberi tindak balas. Pada minit kelima 31 saat, telah menunjukkan bahawa kaunselor akan memberi tumpuan dan juga fokus kepada ekspresi, lisan dan perasaan klien sepanjang sesi terhadap klien kanak-kanak itu dijalankan. Sebagai contoh, merespon dengan mengangguk. Kaunselor juga akan menanyakan beberapa soalan kepada klien berkaitan dengan collage, seperti menunjukkan satu persatu gambar yang telah ditampal di atas kertas lukisan tersebut supaya klien dapat kefahaman apa yang dipelajari sewaktu sesi dijalankan. Kemahiran yang keempat, mengenal pasti masalah, iaitu mengesan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak atau remaja. Sewaktu sesi terapi collage dijalankan, klien yang bernama Iris ini tidak mempunyai masalah berkaitan bunuh diri ataupun kematian. Klien juga tidak mempunyai masalah berkaitan akademik, penyalahgunaan dadah, mengganggu kawan dan keperluan mendapat bantuan ataupun pertolongan pun tiada. Ini kerana Iris hanya memerlukan lebih pembelajaran dan pengetahuan mengenai collage dan sebagainya. Dan kemahiran yang kelima, iaitu kemahiran terakhir, kemahiran intervensi krisis. Intervensi krisis iaitu satu kaedah yang membantu individu secara pantas dalam jangka masa yang singkat, iaitu jika seseorang mengalami peristiwa yang menyebabkan masalah emosi, mental, fizikal dan juga tingkah laku. Semasa sesi terapi collage dijalankan, dari awal sesi sehingga penamatan sesi, tiada perkara yang mendatangkan krisis seperti mengalami kehilangan secara tiba-tiba ataupun kematian ibu bapa. Klien juga tidak mengalami peristiwa seperti penyakit mental, gangguan seksual dan perkara yang boleh menyebabkan kecederaan kepada diri klien. Okey, akhir sekali, teknik kaunseling. Untuk sesi berkaitan terapi collage di antara kaunselor dan juga klien, kanak-kanak ianya sangat sesuai menggunakan teori pemusatan perorangan ataupun humanistik yang telah diasaskan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini memfokuskan kepada hubungan dan juga pengalaman masa kini. Ini kerana teori ini akan menekankan kaunselor untuk mempunyai ciri-ciri terapeutik
dan klien perlu bertanggungjawab untuk mencari celik akal. Okey, matlamat dan teknik kaunseling yang ada pada teori pemusatan ini ialah bersifat mesra, mengambil berat, positif, menerima dan memahami klien. Kaunselor membina hubungan dalam keadaan terapeutik dan bebas meneroka kehidupan mereka. Yang kedua, kemahiran menggunakan ialah membuat prafrasa, refleksi konfrontasi, memberi perhatian dan pendedahan kendiri. Yang terakhir, menjadikan individu berdikari dan bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Okey, sekian. Terima kasih.